Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sanuwasi dirasatana fi bab ulumil hadis ada surabi ahaditsu min haitsu darajatur rawi. Fi akhir dirasa mi'ar ta'allum li هذا الموضوع. أولا ذكر تعريف الحديث صحيح والحسن والضعيف، ثم بيان الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ثم توضيح الحديث من حيث القبول والرد. Nanzur ila ta'rif al-hadis as-sahih wal hasan wal dhaif. Kita tengok pada ta'rif hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Apa beza, dan kita akan tengok apa beza di antara ketiga-tiga hadis ini. Awalan al-hadis sahih lughatan as-sihah wa hiya khuluwil jismi min al-amrad. Kalau dari segi lughah, maksudnya setiap perkataan Arab ni kita akan tengok makna dari segi lughahnya dulu. Lepas tu kemudian kita akan tengok makna dari segi istilah. Istilah tu adalah istilah ulumul hadis. Dalam perkara hadis, berkaitan dengan hadis, apa maksudnya? Tapi kalau sahih berkaitan dengan fiqh, ada maksudnya yang lain. Okay. Al-hadis as-sahih lughatan as-sihah wa hiya hulul jism min al-amrad. Kalau sihat tu daripada segi lughahnya adalah kosong diri itu daripada penyakit. Maksudnya suatu perkara tu, suatu jasad itu dia tidak ada apa-apa penyakit, maka dia dikatakan sihat. Dari segi istilah, wallazi yattasilu isnaduhu binaqlil adli dhabi' an mithlihi ila muntahi wa la yakunu syazan wala mu'alan. Maksudnya daripada segi istilah pula ialah wallazi, iaitu dia yang yattasilu, hadis yang yattasilu isnaduhu bersambung sanadnya binaqlil adli dhabi' dengan maksudnya perpindahan adli dhabi'. Maksudnya dia punya hadis tu sandarannya tu pada orang yang dhabi', bacaannya adil, dia punya perawi tu ada bersifat adil. Adil daripada segi ulumul hadis ni bukan adil yang tidak zalim, tapi adil ni ada perkara lain. Maksudnya ada ciri-ciri macam mana nak katakan seorang perawi itu adil. Kalau dia tidak ada kalau dia tidak ada ciri-ciri adil itu, maka dia dikatakan perawi itu ghairu adil ataupun jarah, ada cedera. Dhabi' an mithlihi maksudnya tepat dia punya pemindahan sanadnya, pemindahan hadis ni itu tepat an mithlihi daripada yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya ila muntahahu. Maksudnya daripada hadis yang sebelumnya sehinggalah ke pengakhirannya. Maksudnya sehingga kepada Nabi tu dia tidak ada cacat celah pada hadisnya, baru dikatakan hadis itu sahih. Okay. Wala yakunu syazan wala mu'illan, dan tidak ada syaz, tidak ada keraguan pada perawi itu, dan juga pada hadis itu tidak ada keraguan, wala mu'illan, dan tidak ada kecacatan. Apa hukumnya? Ma hukumuhu yajibul amal bihi. Bila kita tahu itu adalah hadis sahih, yajibul amal bihi fil aqaid, maka daripada segi akidahnya, kalau hadis itu berkaitan dengan akidah, yajibul amal bihi, kita wajib beramal dengan hadis itu, wajib beramal dengannya pada perkara yang berkaitan dengan akidah, wal ibadat, wal muamalat, wal ahkam, wal fadail, wal adab, wa ghairiha min al-qadaya syariah. Maksudnya wajib kita beramal dengan hadis sahih itu pada perkara berkaitan dengan akidah, perkara berkaitan ibadah, muamalat, ahkam, hukum-hukum, wal fadail, dan fadail itu maksudnya kelebihan-kelebihan beramal. Macam contoh, beramal dengan surah ini kelebihannya apa, kan? Beramal dengan surah ini apa kelebihannya? Wal adab, dan juga ada adab, wa ghairiha min al-qadaya syariah, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Okay. Kemudian al-hadithul hasan. Al-hadithul hasan lughatan didul qabihi fal hasan wa jamil. Okay. Hasan pula dari segi lughahnya didul qabihi, dia adalah lawan kepada kalimah qabihi.
maksudnya buruk. Hasan lawannya buruk. Fal hasan, maka maksud hasan yang sebenarnya ialah fal hasan wa al jamil. Jadi kalau kita nak tulis makna lughah, tak payah buat tulis didul qabihi pun tak apa, kita terus jawab fal hasan lughatan huwa al jamil. Okey, baik. Istilahan, dari segi istilah pula, والذي يتصل إسناده بنقل عدل ضابط ضابطا أخف من الحديث الصحيح. Yang mana hadis ini bersambung sanadnya dengan perpindahan hadisnya itu daripada orang yang adil dan dobit yang juga tepat, tapi dobit dia tu, ketepatan dia tu dobtan akhaffa minal hadis sahih. Ketepatan tu dia kurang sikit daripada ketepatan yang ada pada hadis sahih. Duna syazan wala mu'allan, dan dia juga mestilah tidak ada syaz dan tidak ada illah. Maksudnya hadis hasan yang bila berlaku hadis hasan, bila dia ada kurang sikit ketepatannya. Maksudnya bila hadis itu tepat, dia dikatakan hadis sahih. Tapi bila dia kurang tepat sikit, dia dah bertukar menjadi hadis hasan. Baik. Ma hukumuhu? Hukumuhu yajibul amal bihi fil aqaid wal ibadat wal muamalat wal ahkam wal fadail wal adab wa ghayriha min al qadaya syariah kal hadis sahih. Dan hadis hasan ini juga wajib beramal dengannya pada perkara yang berkaitan akidah, ibadah, muamalah, ahkam, fadail, adab dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum syariat, sama seperti hadis sahih. Maksudnya hadis sahih dengan hadis hasan kita wajib beramal dengannya, tidak ada keraguan pada dia. Okey, kemudian al-hadisud dhaif. Apa makna ad-dhaif? Lughatan diddul quwwah. Dhaif itu adalah diddul quwwah, lawan kepada kalimah quwwah. Dhaif lemah, kuat. Kuwah kuatlah. Wa huwa sifatun musyabbaha min ad-dha'fi. Okey. Kita boleh tulis lughatan dia daripada sifatun musyabbaha min ad-dha'fi. Tapi kat sini kita perlu ambil daripada didul quwwah lah. Sebab dia punya keterangan yang selepas tu, sifatun musyabbaha tu, dia hanya menerangkan tentang sifat yang menyerupai dengan lemah. Maksudnya bila hadis dhaif tu ada ciri-ciri lemah pada dia. Apa yang kelemahan yang berlaku pada hadis tu. Okey. Istilahan wa malam. Okey. Istilahan wa malam tajtami fihi sifatul qabul. Hadis yang mana tidak terhimpun padanya tu sifat-sifat diterima. Maksudnya pada hadis itu kita tak jumpa sifat-sifat yang boleh diterima pakai hadis itu. Maksudnya hadis tu seperti kita ada keraguan padanya. Maksudnya kita boleh terima lah hadis ni kan. Maksudnya kena cek apa masalah dalam hadis tu. Okey, maksudnya hadis tu dia tidaklah sampai ke tahap sahih dan hasan. Ma hukmuhu yu'malu bihi fil fadail. Okey. Tapi hadis ni hukumnya boleh beramal dengannya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan fadilat. Beramal dengan ni, contoh masuk ke, kenapa kena masuk tandas? Contoh, tapi ni bukanlah. Maksudnya ada contoh-contoh lain. Masuk tandas, kena pakai kaki kanan tu betul. Maksudnya ada apa biasa, siapa yang biasa baca buku Fadailul Amal, kan ada kadang-kadang setengah-setengah masjid atau surau selepas daripada solat fardu ada baca sedikit hadis daripada buku Fadailul Amal. Okay, jadi dalam buku Fadailul Amal tu kita kena cek dulu hadis tu hadis apa, hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif. Maksudnya tidak semua di dalam tu adalah hadis hasan dan sahih. Okey. Jadi dalam buku Fadailul Amal tu kebiasaannya hadis itu hanya sesuai untuk diamalkan. Yu'mal, boleh beramal dengannya. Okey. Wal manaqib wa tarhib. Okey, dan juga boleh beramal dengannya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan fadilat, manaqib, perkara-perkara yang berkaitan. Manaqib tu adalah macam ciri-ciri sahabat ataupun sifat-sifat sahabat, sifat-sifat Rasulullah. Okey. Watarghib maksudnya galakkan, untuk menggalakkan orang berbuat baik. Watarhib sebagai ancaman. Okey, wala yu'malu bihi fil halal wal haram
fadlan 'anil aqaid wa huwa mazhab al-jumhur. Dan juga dia tapi hadis wala yu'malu, tapi hadis dhaif ini la yu'malu bihi fil halal. Dia tidak boleh kita gunakan dia untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan halal, haram, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Bahawa mazhab jumhur, iaitu ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, menyatakan bahawa kita tidak boleh beramal dengan hadis dhaif pada perkara yang berkaitan dengan halal, haram dan juga perkara berkaitan dengan akidah. Al-an nanzu ila al-farqu bainal hadis sahih wal hasan wal dhaif. Kita tengok kepada perbezaan di antara hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Awalan as-sahih. As-sahih, kita boleh tengok serentaklah. Hadis sahih wallazi balagha rijaluhu tamud dhabti wal hifzi. Yang mana rijal, pemuda-pemuda, orang-orang yang balagha rijaluhu, maksudnya perawi-perawi dia tu, balagha tu mencapai rijalnya, sempurna ketepatannya dan hafazannya. Maksudnya perawinya tu sempurna ketepatan. Maksudnya hadisnya tepat, apa yang dia ambil dicedok daripada perawi sebelumnya itu adalah tepat, wal hifzi, dan juga sempurna daripada sudut hafazannya, betul. Manakala hadis hasan wallazi dabtu rijaluhu laisa kamilan. Hadis hasan ini pula perawinya, rijal tu bermaksud perawinya dhabti laisa kamilan, maksudnya tepat hadisnya tapi tidak sempurna, ada sikit tercicir. Manakala hadis dhaif wallazi fi rijalihi man kana indahu su'ul hifzi aw kana mughaffalan, yang mana perawinya itu ada buruk sikit dalam hafazannya, maksudnya macam tak berapa cantik dia punya hafazan, atau kana mughaffalan, ataupun dia ada kat situ ada kecuaian pada hadis-hadis yang diambil daripada perawi-perawi sebelumnya. Wathaniyan anna rijaluhu mawsufuna bil hifzi wal itqan wa kamal dhabti dunal awham. Hadis sahih ni apa beza dia pula yang lain? Rijaluhu, perawinya, mawsufuna bil hifzi, disifatkan sebagai hifzi, maksudnya bil hifzi maksudnya dia menghafaz, itqan dia tekun, wa kamal dhabti dan sempurna ketepatannya, dunal awham tanpa ada ragu-ragu. Hadis hasan pula fihi ba'dul awham, ada sedikit keraguan, wal aghlad dan ralat, ada kesalahan, fi dhabti rijalihi, pada ketepatan perawinya. Manakala hadis dhaif faqad fukida syartan, bukan faqad fukida tu maksudnya tercecer, gugur, hilang, syartan au aktsar min syurutil hadis maqbul, hilang satu atau lebih daripada syarat-syarat, satu syarat atau lebih daripada syarat-syarat hadis itu diterima, hadis maqbul. Wathalisan yang qasimu as-sahih ila zati, sahih li zatihi wa sahih li ghairi. Hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairi, nanti kita akan tengok. Wathalisan yang qasimu ila hasan li zatihi wa hasan li ghairihi. Begitu juga hasan, ada hasan li zati dan hasan li ghairi. Manakala dhaif, ada yang qasimu ila khafi wa syadid. Dhaif, khafif yang ringan, wa syadid dan berat. Taib. Summa nanzu ila hadis min haisu qabul wa rad. Kita nak tengok pula hadis tu dari segi qabul ataupun rad. Dia hadis tu diterima ataupun hadis tu tertolak. Yang qasimu hadis min haisu qabul wa rad ila arba'ah. Hadis ini terbahagi kepada 4. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Tadi kita tengok hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu' kan? Dhaif saja kan, kita tengok maudhu'. Sahih. Hadis sahih macam mana dia punya penerimaannya? Makbul, maksudnya dia diterima. Begitu juga hadis hasan, makbul. Manakala hadis dhaif, ma bainal qabul wal rad, dia tengah-tengah. Ada setengah hadis dhaif tu makbul dan ada setengah hadis dhaif tu rad. Kemudian tapi kat sana ada syarat-syaratnya.
Kat mana nak tengok, pada sanadnya ke, pada perawinya, pada hadisnya, pada matanya ke, kan. Okey, maudhu'. Hadis maudhu' ni ada hadis yang direka cipta, yang dibuat. Okey, mardud. Dia memang pada tahap mardud. Dia memang ditolak terus. Okey. Hadis sahih. Kita lihat pula pada hadis sahih, syurutul qabul hadis. Macam mana, apa dia syarat-syarat hadis itu diterima? Pertama, ittisal di sanad, mestilah sanadnya bersambung. Al-muradu bihi ayakuna kullu rawin min ruwati al-isnad ahzul hadis mimman fawqahu mubasharatan. Al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan ittisal di sanad ialah ayakuna kullu rawin, hendaklah setiap perawi min ruwati al-isnad, daripada perawi-perawi sanad itu, akhazul hadis mimman fawqahu mubasharatan, mengambil hadis daripada orang yang di atasnya, daripada orang yang sebelumnya, mubasharatan, secara langsung, secara direct, face to face. Okey. Yang kedua adalah rawi, hendaklah perawi-perawi itu, ruwat tu adalah jamak kepada rawi, hendaklah dia adil. Okey, saya dah cakap tadi, adil tu bukan maksud zalim, bukan maksud lawan kepada zalim, tapi kat sini ayadu marrawi, berterusan perawi itu ala ta'atillah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, saliman minal fiski, dan dia juga hendaklah perawi itu sejahtera daripada perkara-perkara sifat-sifat orang fasik, wa khawarimul maru'ah, dan perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah, mencemarkan maruah. Maksudnya